rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Imam, yang berbahagia ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan inayahnya dapat kita menyambung semula siri perkuliahan kita dengan berpandukan kepada kitab Penawar Hati. Pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai kepada pasal yang kedua. Pada kesempatan yang lalu kita membicarakan pasal yang pertama, iaitu indera mata. Hari ini kita tengok pasal yang kedua, telinga. Kalau mata dulu, bulan sudah kita hanya membicarakan tentang faedah dan bahayanya mata itu hanya bersekitar dunia. Tetapi pada malam ini pasal telinga, dunia dan akhirat. Kita tengok macam mana yang kata telinga dengan dunia dan akhirat ini. Ketahuilah bahawa telinga itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Itu dikatakan faedah duniawi dan ukhrawi. Maka antara faedah duniawi, yang pertama, kita bersedap-sedap dengan yang didengar. Apabila kita dengar suara, telinga kita dengar sedap. Dengar burung tu kukuk bunyi, kita rasa sedap. Telinga. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, telinga yang kita duk dengar boleh membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Sebab itu perkataan yang kita dengar dengan telinga, maka kita dapat faham. Berbahagialah orang yang telinga dia mendengar dan faham. Sebab yang dikatakan fiqh, yang kata ilmu fiqh, iaitu ilmu faham. Kalau dia dengar saja tak faham, orang kata reli cak kapak, sebelah tuli sebelah pekak. Yang tu tak dengar apa. Na'udzubillah. Tengok kita tengok membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Dan di antara faedah ukhrawi pula, tadi dua duniawi, yang ni yang ukhrawi. Mendengar Al-Quran
dan hadis Nabi SAW. Kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Umpamanya kita dengar bacaan Al-Quran pada rakaat yang pertama oleh Pak Ngah tadi. Allah menceritakan bagaimana kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada kita, tak boleh kita nak hitung, tak dapat ya? Dan kita berapa ramai saja yang mengambil faedahnya, yang lainnya berlalu bersama ayat yang berlalu. Macam ayat sungai mengalir sungai tu, tapi yang kita dapat ambil sikit saja, yang lain semua hanyut balik pergi ke laut ya? Baik, yang kedua, kita mendengar segala ilmu yang memberi manfaat ya? Tapi saya nak sebut untuk kita yang kata ilmu tidak berkehendak lagi perkataan manfaat, sebab ilmu semuanya manfaat. Yang tidak membawa kepada manfaat itu pengetahuan, sebab pengetahuan berbeza dengan ilmu. Kita tengok. Oleh kerana pendengaran itu banyak faedahnya, maka ia lebih baik daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bersifat keduniaan dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Dan kerana itulah engkau dapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, orang buta boleh jadi imam, orang tuli tak boleh jadi imam. Apatah lagi kalau dia buta dan dia tuli. Yang tu lagi tak boleh. Sebab itu kita nak pergi ikut orang, tengok dulu. Kita nak pergi masbuk dengan orang ni, kita tengok orang buta, orang tuli. Kalau dua-duanya sekali ada kepadanya, maka dia sudah tidak mukallaf. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang berikutnya kita tengok mensyukuri nikmat pendengaran. Apabila kita tuan-tuan dan puan-puan banding dengan orang yang buta, kita celek. Banding dengan orang tuli, kita pendengar. Bermakna kalau ikut Imam Ghazali, kita kena bersyukur lebih dari orang buta. Kita kena bersyukur lebih daripada orang tuli. Nikmat Allah hangkaut, tapi syukur kamu kepada Allah, kamu tak seimbang. Semalam dalam kuliah saya di Al-Barakah, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rebut hak dunia, tapi Allah maklumkan kepada kita wala tansa, jangan kamu lupa. Makna dia wala tansa, makna dia dalam keadaan larangan. Wala tansa nafiyah lil jins, bermakna haram. Sebab itu kalau kita dahuk, kalau kita peduli ke dunia sampai kita terlupa akhirat kita, terlupa akhirat pula, terlupa dunia, haram. Jangan duk kira kalau ada rezeki aku, hak yang nipis dia main melayang.
hak yang bulat dia main bergolek, awak ingat telur ayam rezeki kita tu. Maka kita kena ambil inisiatif untuk merebut dan mensyukuri nikmat pendengaran itu dengan memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, ya, seperti jadi yang kata syukur nikmat pendengaran, la in syakartum la azidannakum, very simple, mudah saja, iaitu kita mendengar yang baik dan jangan mendengar yang hak Allah larang. Apa dia yang Allah larang? Mari kita tengok. Yang pertama sekali, kita mendengar orang mengumpat, ataupun kita sebut dalam bahasa kita mengadu domba. Kita tengok, dan segala perkataan-perkataan yang tidak baik, seperti perkataan bid'ah dan berbantah-bantah. Saya nak sebut untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlalu mudah menyebut bid'ah. Yang ni bid'ah, yang ni bid'ah, yang ni bid'ah, sampai tak boleh nak buat apa. Makan laksa dengan sudu bid'ah. Itu kau nak buat nak sup macam mana? Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, lepas pada ni kalau orang yang duk kata bid'ah, tanya dia, hang bid'ah, hang nak ni bid'ah, makna lagu mana? Makna bid'ah ada 12. Ni saya nak abang kat tuan-tuan dan puan-puan. Yang kata bid'ah, benda yang, perkara yang tidak diperlakukan atau tidak berlaku, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penerangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara syar'iyah. Kena kunci dari situ, syar'iyah. Bukan semua. Makan apa? Tak apa. Makan lencok. Makan lencok, suap dengan tangan kiri, itu bid'ah. Sebab dia bersangkut dengan syariah. Sebab itu kalau tengok orang makan lencok, tangan kanan dia pegang pisau, tangan kirinya pegang garpu, dan dia potong-potong-potong, tikam, suap dengan tangan kiri, yang tu bid'ah. Sebab dia sudah ada di dalam perkara-perkara syar'iyah. Makan dengan ada 9 adab makan. InsyaAllah bila nanti ada peluang banyak, nanti saya bagi tahu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sendiri sebagai ayah, kita sendiri sebagai mak, jaga 9 ini, insya-Allah 3 hari ya. Pembentukan akhlak, masya-Allah, tabarakallah. Nanti ada masa panjang, nanti saya bagi tahu 9 adab itu. Kita sama-sama, termasuk diri saya, kita buat insya-Allah 3 hari saja. Orang putih panggil on the move, orang hitam pun lagu tu juga lah panggil tu. Baik, pertama mengumpat, mengadu domba, dan segala perkataan-perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Ataupun yang dikata berbantah-bantah ini bukan mujadalah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kata mujadalah di dalam bahasa
Arab dan di dalam perkataan usulul fiqh yang kata mujadalah, dia ada jalan dia, ada rule dia, dan tidak terkeluar daripada rule tu, peraturan tu, baru dikatakan mujadalah, yang disebut di dalam ayat Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang tu mujadalahnya ada rule dia. Bukan piduk hak yang kita dia panggil bobong, bukan mujadalah. Bobong apa satu pun tak dapat. Baik, yang kedua, mendengar suara perempuan yang muda remaja jika ditakuti berlakunya fitnah daripadanya. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, bukan bermakna perempuan muda saja. Kalau perempuan tua pun, tapi lembut gigi dari lidah, dia termasuk. Bahasa percakapan dia tu, kalau ayat liak dia menitik, semut urung tu. Nak kata lagu mana ni? Kita tergoda dengan suara. Selalu yang kita tergoda dari kerana mata, hak tu. Tapi ini suara. Sebab tu kalau lembut gigi dari lidah, bahasa dia tu, tu dia boleh tergoda. Kita juga kena dengar, dan jangan tergoda, ataupun kita takut tergoda, maka jangan mendengar. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, rintihan-rintihannya, dia duduk saja-saja di dapur. Apakah salahku? Apakah dosaku? Ceng-ceng-ceng-ceng, kataklah Robin Periuk tu. Tu yang Robin Periuk bergerigi tu. Dengar, kita buat, ni awat pula ni. Oleh sebab awat, ambil senapang pi kawat. Baik, kita tengok yang ketiga. Mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang, yang engkau jangan tertipu. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, yang kata gendang yang haram ialah gendang yang ditutup dua-dua belah. Macam gendang, saya tak mau sebut lah, sebab saya muka daerah tu. Tapi tak sebut, tuan-tuan dan puan-puan tak tahu. Gendang keling, saya tak mau sebut pasal muka saya daerah. Gendang keling, dia tutup belah sini, tutup belah sini. Tapi kalau dia tutup sebelah saja, harus. Itu pun ada satu kaedah lagi, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kitab Iqna. Umpamanya seseorang itu dia sakit tenat, nak mati je, dia tak boleh hajab mengucap. Maka mai satu orang, dia kata dia ni kalau bunyi gendang saja, dia boleh mengucap. Maka ketika itu harus. Tapi gendang yang terbuka di sebelah, macam kompang tu, yang tu okey, sebab dia tutup hanya sebelah. Macam serunai, dia tiupan, dia termasuk dalam tiupan, kecuali serunai untuk kita nak panggil pelandu, yang tu lain. Serunai kita nak panggil
burung burung punai tanah, yang tu bukan pasal untuk nak jadikan sebagai alat permainan. Seronai yang kita panggil untuk panggil pelanduk, tuan-tuan dan puan-puan, elok kita panggil, dia dengar saja, dia main, dia suara telinga dia tempat keluar suara tu. Duduk sat lagi, dia akan kita akan sediakan laman dia, maka dia akan menari di laman tu. Maka kita pun sambil dia duduk menari tu, kita suruhlah jai dia kena bubuh siap-siap dah 3. Kalau hak dia jauh, tarik hak jauh tu. Kalau dia dekat sikit, tarik hak tengah tu. Kalau dia lagi dekat, tarik hak dekat tu. Tarik mai dah jai, dia akan ikut sambil duduk menari dia tu lah. Masuk di dalam khemah kita, sembelih lah. Yang tu dia pembicaraan dia lain. Kita tengoklah, disebabkan, tengok jangan tertipu, dia kata disebabkan ada pihak yang menghalalkan mendengar umpamanya serunai itu kerana pendapatnya pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebarang tiupan ni tuan-tuan dan puan-puan, umpamanya kita tengok tiupan saxophone, Sarimah pun terguling-guling dengar P. Ramlee tiupan saxophone dia. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam gesek biola pula. Dia disebabkan adanya tali, macam Hamzah Dolmat itu tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu saya ada di KL. Apabila Hamzah Dolmat ni meninggal, sebelum dia meninggal, maka dia wasiat untuk biola dia diberikan kepada Muzium Negara. Apabila dah diberi kepada Muzium Negara, maka Muzium Negara sebelum nak letak di tempat orang nak tengok tu, dia buatlah dulu kajian dia. Hak tali penyengkang tu, tali penyengkang tali biola tu yang dia letak bagi tinggi tu, sebenarnya yang duk menyengkang itu adalah tulang manusia. Dari mana orang tak tahu, nak pasal Hamzah Dolmat dah meninggal. Sebab itu suara gesekan biola Hamzah Dolmat ini, setakat ini tak ada siapa yang boleh challenge. Tuan-tuan dan perempuan, itu rahsia dia. Masa tu saya ada di Kuala Lumpur, jadi saya dapat berita tu yang cepat lah. Baik, kita tengok lagi. Yang ni ada orang yang mengatakan perkara-perkara tadi, dengan gendang seronai tadi, dia ada perkara yang boleh, maka ada yang boleh mengatakan harus, tetapi hukumnya sebenarnya haram mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tengoklah, ada satu kajian yang dibuat oleh seorang yang bernama, saya tak mau sebutlah nama dia, kan nak dengar juga. Nama dia, kalau dah nak dengar saya sebut, nama dia Mazlan, Tumingan Mazlan. Nama dia Tumingan Mazlan, orang Jawa. Dia buat kajian tentang seronai, gendang, saxophone
dan dia buat keluar hukum dia kata harus. Tuan-tuan dan puan-puan itu, nama dia Tumingan Mazlan. Baik, maka lazimkanlah memeliharakan pendengaranmu dari perkataan-perkataan yang keji dan yang sia-sia itu. Jadi kita kena jaga diri kita daripada mendengar perkara yang keji dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Sebab itu kadang-kadang orang nak cerita kat kita, dia mai tepuk dulu paha tu. Hang tahu. Oh, mulut dia muncung lah. Hang tahu. Kawan ni beralih-beralih, aku tak tahu. Hang tak abang lagi. Ni aku nak abang kat hang. Tapi aku nak abang kat hang seorang je. Hang jangan abang kata apa. Tu dia mula, kawan ni pun pasang telinga. Duk 2-3 hari, kawan lain pula main cerita, aku nak abang kat hang. Sama. Apalah bila nak habaq kat hang seorang saja, yang tu sudah termasuk dalam perkara-perkara yang kita nak cerita, hak boleh jadi hak yang kata bid'ah tadi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yasmut yaslam, man yaqulil khaira yaghnam, man yaqulil syarra yandam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senyap dia selamat, siapa yang berkata baik dia terpuji, dan siapa yang berkata buruk dia dikeji. Baik, berbalik pada man yasmu yaslam, saya nak sebut ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut untuk kita bukan semua perkara kita mesti senyap. Jangan duk kata man yasmu yaslam kita pegang semua sekali. Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakitu 'alal haqq asy-syaitanul aqras. Diam dalam perkara-perkara yang hak itu setan bisu. Setan pun dah teruk dah, bisu pula. Umpamanya perkara-perkara yang hak, tiba-tiba suami tak kata apa, as-sakitu 'alal haq asy-syaitanul aqras, na'udzubillah. Diam dalam perkara-perkara yang hak itu setan bisu. Paling-paling tidak balik pada hadis man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisani. Balik pada hatu, paling-paling tidak kita bencikan perkara itu dengan hati nurani kita. Baik, kita tengoklah. Mereka berkata pada dosa dan perkataan yang diharam itu, dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Perkara yang kita yang dikeji, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mendatangkan was-was hati kita. Dalam kita 2-3 hari yang lalu, saya ditanya oleh satu hamba Allah, pasal apa saya 2-3 hari yang akhir ini saya wah-wah dalam sembahyang saya? Awak ustaz, kalau kita tengok di dalam hadis Rasulullah menerangkan, balik tengok di dalam Matan Arba'in li Imam Nawawi, saya bawa ceritanya hadis ini. Seorang yang kusut masai mukanya berbopang-boping,
rambutnya kusut masai, janggut dan misainya tidak berbelah, pakaiannya bercompang-camping, mengangkat tangan tinggi berdoa kepada Allah sehingga renggang lambung. Dalam doanya, ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, dan dikenyangkan hawa nafsunya dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah nak menerima doanya? Sebab tu kadang-kadang orang duk mai tanya saya, awak saya ni ustaz, doalah doa sampai peluh ketiak kering, angkat doa lah. Tapi Allah tak terima. Balik renung itu. Kadang-kadang kita duk berdoa di dalam imam baca khutbah, imam doa, Allahumma ja'al baldatana haza baldatan aminan saqa'an. Tapi adakah kita aminan? Adakah kita saqa'an? Tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara-perkara yang kita tengok. Kadang-kadang kita berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoalah, berdoa, tapi apa yang kita doa Allah tak makbulkan. Bagi kita tengok, nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak usah pandang orang, kita pandang kita. Kadang-kadang kita makan lah bukan main. Ayam tanduri, tapi kita rasa macam ikan talang. Kadang-kadang kita makan nasi Arab, kambing, makan tapi elok habis tolak makan, tolak pinggan. Aku makan apa? Saya tahu. Rupa-rupanya dia rasa macam makan sekerap, macam suami isteri. Elok-elok petang tu bini dia buat pulut udang. Dia pula dengan pulut udang ni bukan boleh sekali tokak sekerat dah. Elok-elok petang tu tokak sekerat. Kami duduk gemben tu, tengok hak sekerat lagi ni. Ni hang buat apa ni? Perempuan tu kata pulut udang. Hang tengok mana ada udang Tak apalah, tak ada udang pun makanlah juga. Lepas tu sambil duduk beletak lah. Yang isteri ni pun duduk kira elok habis dah sebiji. Kemarin abang makan apa? Dia pun teringat, kemarin aku makan cucuk badak. Perempuan buat perli dia, ada berapa ekor badak yang abang jumpa? Baru padan. Buih kasar kata pulut udang, mesti nampak udang. Cucuk badak, dia pun termunyih-munyih. Baik kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, di dalam doa Nabi Ibrahim, antara yang terbaik ialah orang yang mensyukuri segala nikmat yang dia makan ataupun dia guna. Dia makan, alhamdulillah. Jangan kita
komplain pada makanan. Na'udzubillah. Baik, kita tengok dalam komplain makanan itu termasuk yang saya sebut tadi 9 adab tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau makan tak sedap, makan dekat mana yang kita boleh makan. Kalau dia sedap, makan bagi banyak. Jangan duk komplain kita tidak redha dengan makanan itu. Sebab doa Nabi Allah Ibrahim, wa tardha bi qadaika. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Kita dengar seperti makanan, setengah-setengahnya memberi manfaat dan setengah-setengahnya memberi mudarat, dan setengah-setengahnya menjadi penawar dan setengah-setengahnya menjadi racun. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sebab itu dia kata, ketahuilah bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama di dalam hati. Makan, minum, dia habis sangat duduk dalam perut. Perut manusia panjangnya 24 kaki. Perut manusia. Sebab itu dia lengkap pi lengkap mai, lengkap pi lengkap mai. Perut rimau hanya 8 kaki. Sebab itu rimau makan daging sekalipun dia tak darah tinggi. Yang darah tinggi kera. Apabila dia naik atas pokok, lagi darah dia tinggi. Pak Mah gelap. Itu kera. Baik, kita sambung balik tadi ni. Jadi apabila makan duduk dalam perut, dia sementara nak habis keluar tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia lama duduk dalam perut. Oleh sebab itu mudaratnya kita tengok, bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama. Apatah lagi dia duduk terngiang-ngiang di cuping telinga. Ish. Sat lagi ish. Orang duduk dengar terngiang-ngiang di cuping telinga. Lebih lama dalam hatinya berbanding daripada berkekalannya makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang dari dalam perut, besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang-kadang ia berkekalan di dalam perut beberapa hari, kemudian ia hilang dengan makan julap. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang-kadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Macam tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu di dalam agama Islam, di dalam fiqh munakahat, jangan kita menyebut atau menghina isteri walaupun kita nak menceraikan dia. Jangan pergi duk kata ni orang mau habis ungkit pergi habis semua. Perkataan itu bagaikan sembilu menghiris hati ni. Sebab itu kalau nak tinggal dalam bentuk yang kamu jangan caci makinya. Tengok ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu di dalam syariat Islam, kalau nak mengkeli, bahasa Kedah tua, mengkeli, lawan ni dia kata berkelahi. Kalau nak sampai bercerai berongkai, jangan menghina. Sebab, dan satu daripada menghinanya dengan mentalakkan 3. Na'udzubillah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat murka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan
qadakan kepada orang itu macam waw putus ekor. Na'udzubillah. Cerai. Jangan duk talak 1000. 3 pun tak cukup, boh 1000. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kekuasaannya. Na'udzubillah. Banyak yang nak main minta ubat kat saya tu, dia jadi macam waw putus ekor. Na'udzubillah. Lebih lama dalam hati berbanding dari berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang daripada dalam perut tu, tapi makanan perkara-perkara yang masuk di dalam hati, dia akan ambil masa. Kadang-kadang kita ni minta maaf cakap lah, tuan-tuan dan puan-puan, terutama suami, jaga. Kadang-kadang kita kata kat isteri, datangmu tanpa aku undang, pergimu tanpa aku larang, pintu terbuka lapang, keluar sebelum ku tendang. Tu dia. Kawan tu bawa bungkus dia, elok sampai sekerat dia patah balik. Abang, sebelum Yah pi, abang dengarlah dulu bantu Yah ni. Minta maaf lah kalau hak muslimat ada nama Yah. Saya contoh saya Yah ya. Abang, asap api embun berderai, patah galah haluan perahu, hajat hati tak mau bercerai, kuasa Allah siapalah tahu. Hantar saya duk pantun, tak ada apa nak jawab pantun ni. Bila kawan tu nyong-nyong, Allah Subhanahu Taala akan tunjuk kekuasaannya. Don't worry. Ini Allah Subhanahu Taala. Sebab di dalam saya duk mengaji, dia punya kes-kes yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, sangat banyak. Awak pula sebut sangat banyak, takut nak. Baik, kita tengok nah. Terkadang-kadang ia berkekalan dalam hati seumur hidup. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia senantiasa memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang-kadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ni pasal telinga yang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu di dalam Al-Fiqh ala Mazahib Arba'ah, sebenarnya basuh telinga disunatkan 12 kali. Kita ambil 3 ya. 3 pun habis Kalau hak buat pulai kot tu beraduan sikit. Ni hak 2 jari ya. Sedangkan di dalam syariat Al-Fiqh ala Mazahib Arba'ah 12 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi oleh sebab mazhab Syafi'i tak ambil hak 12 itu. Cuba kalau ambil 12 itu, hak boyan-boyan semua basah belosoh ya. Boleh faham tak basah belosoh ni tu? Tu bahasa-bahasa Kedah tua. Baik, kita sambung balik ni tuan-tuan dan puan-puan. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia senantiasa memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang-kadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Sebab itu peranan telinga. Maka orang yang berakal, tengok nah, berakal hendaklah
bersungguh-sungguh memelihara pendengarannya dan segala anggota-anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sebelum ditanya, selalu saya sebut dalam lirik nasyid, sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata kita pejam, makna dia mati. Kita jaga waspada tindakan kita yang melulu. Kadang-kadang kita perkataan-perkataan kita tak sepadannya. Baik, kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Kita tengok pendengaran, penglihatan dan hati. Hati kita kadang-kadang na'udzubillah, kita tengok saja kita bengkok hati. Tengok orang dapat ikan banyak, oh, orang dapat ikan banyak no, tunggu tang mana dia pergi duduk tahan pukat, kita pergi tetap, bukan ada punca. Cuba kalau kita tengok dia ikan banyak, alhamdulillah, hang dapat ikan banyak, hampir pukat tang mana ni? Dia pun habang lah tu tang kepala tanjung tu. Dia pun kata kalau ikan tang kepala tanjung tu lemak dia lebih sungguh. Sungguh nak sikit, tak kalau kau. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi orang meniti, kita kena bentangkan titi. Ni pi tetah hamba Allah tu tak ada. Baik. Pasal yang ketiga iaitu lidah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nak terus lagi ke ataupun nak tunggu lagi? Tak apa, saya tak apa. Kita tengok pasal yang ketiga sikit lagi sebab saya tengok tadi ada 3 orang yang sahabat kita yang main lewat. Kita bagi panjang sikitlah, kesian kat depa. Baik, mereka pun bukan kata nak main lewat, tapi dah perempuan duk runtun kain, jadi main lewat sikit lah. Pasal yang ketiga iaitu lidah. Nabi Ayub, tuan-tuan dan puan-puan, berbakti kepada satu hamba Allah. Satu hari hamba Allah yang dia berbakti itu nak test tengok. Ini tengok orang yang hak cerdik, dia test secara cerdik. Dia pi merantau. Panggil Nabi Ayub ni tadi, aku nak merantau dan lebih kurang dalam 3 minggu aku nak balik. Elok aku balik nanti, hang boleh tak sembelih seekor kambing yang hang jaga tu, dan hang bawa mai daripada seekor kambing itu, apa dia yang dalam seekor kambing tu yang paling sedap. Dia pun elok tuan dia balik, tuan dia perintah suruh sembelih kambing, dia pun ambil. Dia bawa mai hati
buh dalam talang. Duk tak berapa lama tuan dia merantau pula. Maka tuan dia perintahkan, aku balik nanti boleh tak hang sembelih seekor kambing, anggota dalam kambing tu yang mana paling tak sedap, hang buat mai kat aku. Lepas tu dia buat mai juga hati. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, orang cerdik dia akan test secara cerdik. Maka bawa mai, tuan dia ni kata, tuan Nabi Ayub kata, semasa aku suruh hang bawa mai hak yang sedap, hang bawa mai yang hati. Aku suruh bawa mai hak yang paling tak sedap, hang bawa mai juga hati. Maka tuan tu kata, Nabi Ayub kata, ya tuan, sebenarnya sepeninggalan tuan sendiri pun saya tak pernah sembelih seekor pun kambing tuan. Jadi saya pun tak tahu yang mana sedap, yang mana tak sedap. Cuba tengok orang cerdik tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kalau dah sekiranya hang tak tahu pasal apa hang bawa mai hati, sebenarnya ni Nabi Ayub, seorang Nabi, sebenarnya tuan, manusia baiknya atau buruknya manusia itu terletak pada hatinya. Apabila hatinya baik, maka seluruh anggotanya baik. Apabila hatinya buruk, seluruh anggotanya buruk. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang cerdik, dia akan mengeluarkan kata-kata yang cukup nampak matang, cukup nampak cerdik. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam mana ulama-ulama mematahkan hujah-hujah. Nanti bila kita jumpa nanti saya cerita banyak, ada benar banyak. Tujuan Allah menjadikan lidah. Baik, saya nak bawa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni disebut oleh Mustafa Al-Mashhur di dalam kitab beliau Mustasaqitun fi Sabilillah. Tengoklah, apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman laisa bitamanni walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Apabila ditanya kepada Rasulullah mengenai iman, maka baginda Rasulullah menjelaskan, iman bukan dengan angan-angan. Al-iman laisa bitamanni, bukan angan-angan, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Tetapi bagaimana yang kata iman itu terpacaknya anak panah di hati. Waqara tu, perkataan waqara wazan dia mazatara, hak tu wahidah, mazatara, hak tu wahidah, wazan yang sama. Yang ni ma waqara, apa yang terpacaknya mata anak panah. Mata anak panah dia ada ruik. Orang Kedah kata ruik. Bahasa surat dia panggil duri pandan. Terpacaknya di hati, nak tarik buat keluar sangat sukar. Sama ada mata anak panah itu yang patah atau hatinya yang robek. Tu bandingannya.
ma waqara fil khalq wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan dengan amalannya. Tuan-tuan dan puan-puan, maka yang Mustafa masyhur sebut tadi, yang saya sebut tadi, cuba kita tengok. Nak mendapat iman dengan adanya dua organ ini. Yang pertama, al-iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalb wa'mal bil jawarih. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok Mustafa masyhur menguraikan. Pertama sekali, ikrar dengan lidah. Yang kedua, tasdik dengan hati. Yang ketiga, wa'mal bil jawarih, diamalkan dengan anggota-anggota. Kata Mustafa al-masyhur, oleh sebab organ hati, organ lidah, sesuatu yang akan dipanggil oleh Allah untuk nak membuktikan balik keimanan dia, balik kepada yang kejadian Adam alaihissalam. Apabila Adam alaihissalam, kita balik kepada situ, maka nak ikrar dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Oleh sebab dua organ ini penting untuk menyatakan keimanan, maka kata Mustafa masyhur, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencacatkan hati mana-mana makhluk. Selalu kita dengar jantung berlubang. Ada kita pernah dengar hati berlubang? Allah tidak cacatkan. Selalu kita dengar tangan kudung. Tapi ada tak kita pernah tengok, pernah dengar orang yang lidah dia kudung? Orang bisu sekalipun, lidah dia tetap ada kuat. Allah tidak akan cacatkan dua organ ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil balik untuk berdepan dengan orang tu, dan Allah akan tanya untuk menyatakan keimanan orang itu. Sebab itu dua-dua organ ini Allah tidak cacatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia. Orang bisu sekalipun, dia ada lidah. Yang selalu kita dengar orang timun, kudung kaki, kudung tangan, sampai tak ada apa, jadi timun, golek-golek, tapi lidah dia ada kuat-kuat. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Mustafa masyhur menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau orang lain menempelakkan. Kami nak ikrar dengan mana? Dengan ya Allah, kami tak ada lidah. Tak ada. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok tujuan Allah menjadikan lidah. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah bagimu untuk, satu, dengan lidah engkau membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut di tempat-tempat lain saya sebut. Selalunya orang menyebut, orang buat 40 hadis. Ulama ni buat keluar 40 hadis. Ulama ni buat keluar 40 hadis. Ulama ni pula buat keluar 40 hadis. Yang kita baca 40 hadis ni, pi masjid tu baca 40 hadis lain pula.
pi masjid ni baca 40 hadis. Kita tak pernah pun tanya kepada tok guru yang mengajar, pasal apa 40, pasal apa 40, pasal apa 40. Awak 40 hadis tu saja kan? Imam Nawawi dalam Matan Arba'in 40 hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan untuk kita bersama, mana-mana manusia yang mengkaji, yang belajar, yang memahami atau sebaiknya menghafaz 40 hadis, maka Rasulullah menjanjikan orang itu wajib mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama tulis 40 hadis, kawanu tulis 40 hadis, kawanu 40 hadis, supaya kita belajar 40 hadis itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan paling-paling tidak kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kita boleh minum air dari telaga Kautsar yang sekali minum hilang dahaganya seumur hidup berada di dalam syurga. 40 hadis tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau ada ruang di masjid ini, ambil 40 hadis bagi anak-anak jamaah kita dapat belajar 40 hadis ni. Baik, kita tengok ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah bagimu itu untuk satu, dengan lidah engkau membaca Al-Quran. Saya bawa tuan-tuan dan puan-puan apabila di Padang pula, di dalam bulan Ramadan, lalu di dalam bulan Ramadan akan adalah tazkirah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan di padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala membawa orang itu untuk dihitung amalannya. Sebelum amalannya dihitung, setiap huruf-huruf Al-Quran yang dia baca sepanjang bulan Ramadan, umpamanya bangun depan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawa dalam bahasa Melayu. Dalam kitabnya dia buat dalam bahasa Arab, ni dalam bahasa Melayu saya bawa untuk memudahkan kita. Huruf-huruf itu bersuara depan Allah. Saya bawa suara huruf-huruf itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mata si bulan inilah yang berkekang mata sepanjang bulan Ramadan, menatap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lidah si bulan inilah sepanjang bulan Ramadan yang bergetar menyebut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, si bulan inilah yang berjaga malam untuk membaca kami, ya Allah. Bagaimana sayangnya dia kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah orang ini. Berapa ribu patah perkataan di dalam Al-Quran, semuanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat, iringkan orang ini dengan 200,000 malaikat ke syurga. Tak mau kan? Tu dia 200,000, bukan 2 orang. Bau iring, tuan-tuan dan puan-puan.
Walaupun maka ulama-ulama menyebut, walaupun ungkapan-ungkapan yang kita sebut itu yang berulang-ulang, umpamanya kita tak tahu hal lain, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, hak tu yang kita tahu pun duk sat lagi Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, tak lagi hak tu juga. Walaupun yang sama berulang-ulang, tuan-tuan dan puan-puan akan jatuh air mata apabila huruf-huruf Al-Quran bangun untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai kita sama-sama, termasuk diri saya, di dalam bulan Ramadan ini, mai kita hidupkan masjid ini. Paling-paling tidak kita buat alaqatul zikr. Jangan ramai, jangan 5 orang sudah satu alaqah. Seorang baca, orang lain yang 4 lagi dengar. Sat lagi yang kawan ni baca, kawan lain pula dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mendengar, ganjaran pahala sama dengan orang yang membaca. Kita tak baca pun, tapi ganjaran pahala. Dan 5 orang itu, tuan-tuan dan puan-puan, di padang mahsyar nanti, Allah temukan balik di dalam yang disebut sebagai raudhah, ya, raudhatul jannah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, tuan imam kita ada atok, Pak Long, Pak Ngah pakat tolong seorang setengah, Pak Ngah masuk kumpulan ni, Pak Ngah ketua, Pak Long masuk kumpulan ni, Pak Long ketua, Pak apa lagi, Pak Tam, macam-macam lah. Tuan-tuan dan puan-puan, di padang mahsyar nanti, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang alaqatul Quran ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dia berdiri, kepala mereka lebih tinggi daripada orang lain. Dia duduk, baunya lebih tinggi daripada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, seronok tak? Allah, Masya Allah, Tabarakallah. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada kesempatan tahun depan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil 'azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ijma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ijma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin
وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المصلين، اللهم اجعلنا من الناجحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.